بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melangkahkan kaki dia untuk menuntut ilmu, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia nak pergi mengaji, dia nak pergi dengar kuliah, dia nak pergi dengar ceramah, Nabi kata salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada dia untuk mempermudahkan perjalanan dia ke syurga. Walaupun kita berat nak keluar daripada rumah, walaupun kita berat nak tinggalkan keluarga, kita nak tinggalkan tabiat kita yang suka duduk di rumah, tak suka duduk dalam keadaan formal yang macam ni, kita boleh tinggal semua tu semata-mata kerana untuk mencari ilmu kerana Allah. Tuhan akan bagi petunjuk kepada kita untuk memudahkan perjalanan kita ke syurga. Syurga ni apa tuan-tuan? Syurga ni adalah tempat semua orang, kalau kita tanya semua bakal nak pergi syurga. Kalau kita tanya tentang syurga, semua orang bakal nak pergi. Tapi masalah dia, ciri-ciri ataupun sifat kita nak pergi ke syurga tu tak ada. Tuan-tuan tanya orang yang kaki tak semayang, bukan kaki semayang pun, kalau tanya dia nak masuk syurga ke neraka, dia kata nak masuk syurga. Tuan-tuan tanya orang yang kaki judi sekalipun, kalau tanya dia syurga. Tanya bila siapa pun pasti syurga. Tetapi masalah dia, kata Ibrahim ibnu Adham, ketika mana orang tanya dia, antara benda yang merosakkan hati sehinggakan doa kami tidak dimustajabkan oleh Allah, Ibrahim kata apa? Idda'aitum, kamu mendakwa bahawasanya kamu suka kepada syurga. Idda'aitum hubbal jannah, kamu kata kamu cinta kepada syurga, tetapi sayangnya kamu tidak melakukan amalan yang akan membawa kamu ke dalam syurga. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Hadis yang kedua yang saya petik dalam kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia ni orang Palembang. Bagaimana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani semangatnya dia untuk memajukan bangsa dia, iaitulah di kalangan orang-orang Melayu. Dia balik daripada Mekah, dia buat kitab, tuan-tuan sekalian. Dan Syekh Abdul Samad ni merupakan antara pejuang
pejuang negara Indonesia yang melawan penjajah Belanda, Syekh Abdul Samad. Kita duk pakai kitab dia. Kitab dia cerita tentang Siyarus Salikin, iaitulah perjalanan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ni juga, saya bukan bercadang nak baca kitab ni, mukadimah sebagai mukadimah lah. Tetapi kitab ni memuatkan tentang ilmu-ilmu tasawuf. Tuan-tuan pernah dengar tasawuf? Tasawuf ni satu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan dalam agama kita, dia kena ada 3 benda yang berjalan seiring. 3 benda yang kita nak kena mengaji. Nombor 1 disebut sebagai ilmu aqaidul iman ataupun ilmu aqidah. Kita duk mengaji tauhid, kita duk mengaji sifat 20, kan? Kita duk mengaji benda macam tu. Itu satu. Itu adalah ilmu ma'rifatullah, untuk kita nak kenal Tuhan. Kita nak kenal siapa Tuhan ni tuan-tuan sekalian. Untuk apa kita nak kenal siapa Tuhan? Sebab untuk nak mencari siapakah diri kita yang sebenarnya, kita kena kenal Allah Ta'ala. Bila kita tahu Allah Ta'ala tu siapa, barulah kita sedar siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia kenal Tuhan dia, dia akan mengenali diri dia. Jadi itu ilmu yang dikatakan ilmu tauhid. Ilmu yang kedua yang perlu berjalan seiring adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni makna apa? Fiqh ni al-fiqhu, makna dia al-fikru. Fiqh ni makna dia pemahaman. Sebab tu dalam mazhab fiqh, dia ada banyak. Dia ada mazhab Hanafi, dia ada mazhab Syafi'i, dia ada mazhab Hanbali, dia ada mazhab Maliki. Sebab apa? Pemahaman mereka memahami ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Berbeza pemahaman dia. Sebab itu kalau kita tengok macam kita di negara Malaysia ni tuan-tuan sekalian, dalam mazhab Syafi'i, cara angkat kita takbir apa semua tu, kan? Tapi kalau kita pergi negara lain, ada di kalangan negara-negara lain yang bermazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i, kan? Dia tak qiyam pun. Kadang-kadang dia pergi Allahu Akbar, dia macam tu aja. Kita pergi Mekah, kita boleh tengok bermacam ragam orang. Jangan kita duk pergi kata orang jahil juga di Mekah. Balik duk sembang di Kuala Muda ni, dia kata payah ya kalau pergi Mekah ni puak-puak jahil. Tapi jangan. Sebab ada orang yang mazhab dia macam tu. Kadang-kadang kita tengok dia Allahu Akbar, dia tak qiyam pun. Yang kita ni qiyam ni sejuk. Tuan-tuan sekalian, kita ni sikit punya qiyam, dia buat relax macam tak ada apa, kan? Kita pula dia kata dia ni semayang ke tak kata. Jahil tepok ni. Bukan jahil, kita yang jahil. Pasal kita tak tahu ilmu yang kata ilmu yang lain. Itu mazhab fiqh. Dalam fiqh dia ada pelbagai pendapat, pelbagai pandangan. Yang ketiga disebut sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Akhlak ni tuan-tuan adalah khuluq, iaitulah akhlak yang kita cedok daripada Nabi SAW. Itu 3 ilmu yang perlu berjalan seiring. Jangan kita duk kata ilmu tauhid ni wajib, fiqh dengan tasawuf tak wajib. Dah, 3-3 wajib tuan-tuan sekalian. Ada orang yang hanya mengaji tasawuf. Bila dia mengaji tasawuf, dia tidak mengenal Allah, dia tak tahu cara untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah. Lepas itu tuan-tuan tengok ada kumpulan-kumpulan yang tauhid tak orang mengaji, fiqh tak orang mengaji, dia kira nak mengaji tasawuf ya, dia kira berzikir tak habis-habis. Zikir, Jumaat tak keluar pergi pun. Orang kata tak keluar pergi ya. Dia kata kami zikir ni sampai Sidratil Muntaha dah, tahu tak? Sampai tak tu. Tuan-tuan, orang yang macam ni mudah apa dia? Mudah untuk digoda oleh syaitan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Malik kata, "Man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa." Barang siapa yang nak bertasawuf, barang siapa yang nak mendekatkan diri kepada Allah, walam yatafaqqaha, tetapi sayangnya dia tidak mencari ilmu tentang bagaimana untuk kita sembah Allah, maka itu disebut sebagai tazandaqa. Tazandaqa ni zindik. Zindik ni siapa tuan-tuan? Orang yang ghulu, yang melampau-lampau dalam agama. Kita takut macam tu. Sebab cara ibadat dia tak tahu. Orang sembahyang Allah
Allahu Akbar. Dia Allah dengan tangan apa semua tu nak main zoom tu kat diri dia. Itu ghulu. Ghulu ni apa? Makna dia melampau-lampau. Yang tu, itu Imam Malik kata. Dan barang siapa wa man tafaqqaha, barang siapa yang hanya mengaji fiqh sahaja, walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang hanya mengaji fiqh tetapi dia tidak mengaji tasawuf. Dia tahu cara beribadat kepada Allah, tetapi macam mana cara nak mendekatkan diri dia kepada Allah, dia tak mengaji benda macam tu. Pasal itu dia anggap ringan benda-benda sunat. Tuan-tuan sekalian, anggap ringan benda-benda sunat. Takat semayang maghrib sudahlah. Bab dia ni hang nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ini tuan-tuan sekalian, dia hanya pegang tentang fiqh tetapi dia tidak pegang pada tasawuf. Maknanya kita semayang, contoh dia. Orang yang pegang dekat fiqh macam orang lelaki. Dia semayang tak pakai baju. Semayang pakai kain pelikat ya tuan-tuan sekalian. Sah tak sah semayang dia? Menurut fiqh sah. Tetapi macam mana akhlak dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Tidak ada. Kita semayang tak pakai baju. Tuan-tuan main ke masjid pun semayang pakai baju. Pasal apa di rumah semayang tak pakai baju? Itu cerita dia. Makna dia ilmu tentang tasawuf dia tidak mendalami. Pasal itu 3 ilmu ni patut berjalan serentak untuk kita mendapatkan kesyumulan dan kesempurnaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua saya baca tadi tentang kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata, annal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Yang ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tak pernah mengambil berat tentang benda ni. Tuan-tuan mai ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan tidak sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat yang sayyarah. Malaikat yang hanya ditugaskan untuk pergi ke tempat-tempat yang ada majlis ilmu diadakan di tempat itu. Ada malaikat, kumpulan malaikat ni banyak tuan-tuan sekalian. Nak kata banyak tak banyak, Nabi SAW ketika mana Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Tuan-tuan pernah dengar cerita Isra' Mi'raj Nabi itu? Nabi masuk semayang di satu masjid yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Pernah dengar masjid tu? Masjid tu tak ada atas dunia ni. Masjid tu ada tu. Tang mana? Wallahu ta'ala alam. Tetapi ketika mana Nabi di-mi'rajkan, Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melepasi langit yang pertama, melepasi langit yang kedua, sampailah kepada langit yang ketujuh. Di sana ada masjid Baitul Ma'mur. Yang masjid Baitul Ma'mur tu kata Nabi bertepatan dengan Kaabah, iaitulah kiblat kita yang ada pada hari ini sekarang. Dan masjid Baitul Ma'mur tu Nabi kata ketika mana aku masuk sekali, aku nampak malaikat yang keluar daripada masjid itu sebanyak 70,000 malaikat. Satu masjid 70,000 malaikat. Waktu Nabi masuk, malaikat keluar. Dan waktu Nabi nak keluar, malaikat masuk 70,000. Dan Nabi tengok malaikat yang masuk itu bukan malaikat yang masuk tadi. Masjid Al-Hidayah ni ada 50 orang. Hak tu lah daripada dulu sampai gelar. Tuan sekalian, minta maaf lah, bukan kasar. Tapi yang tu. Tetapi yang hak tak main lagi belum. Baitul Ma'mur dah. Yang kata malaikat ni dah, tuan-tuan sekalian. 70,000 malaikat masuk dan 70,000 malaikat itu keluar. Mereka tidak akan masuk sampai bila-bila. Maknanya apa? Tiap-tiap kali waktu masuk 70,000, masuk 70,000, masuk 70,000. Maknanya bilangan para malaikat itu tidak dapat dihitungkan dengan jari. Maknanya banyak. Dan para malaikat itu mempunyai tugasan-tugasan yang tertentu. Antara dia apa tuan-tuan? Iaitulah malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk pergi ke tempat-tempat yang diadakan majlis ilmu. Untuk apa mereka pergi ni? Ini hadis menceritakan. Antara dia, Nabi kata, annal malaikah la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'. Malaikat turun mai kepada kita dalam keadaan ramai dan malaikat berdempet di antara sayap mereka, di antara sayap satu sama lain. La tad'u ajnihataha ridan bima yasna', untuk menaungi kita yang berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Tuan-tuan kena ingat, yang malaikat suka mengiringi ni siapa? Iaitulah orang-orang yang saleh.
Bila malaikat duduk dengan kita, malaikat ni siapa? Mereka ini di antara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana mereka naik menghadap Allah Taala, Tuhan akan tanya, "Min aina ji'tum?" Ai malaikat hangpa mai daripada mana ni? Maka malaikat akan kata, "Kami datang daripada hamba-Mu ya Allah yang duduk dalam majlis ilmu." Allah Taala tanya pula kepada malaikat, apa yang mereka buat dalam majlis ilmu itu? Mereka sedang bertasbih kepada-Mu ya Allah. Mereka sedang membesarkan-Mu ya Allah. Mereka sedang duduk di dalam majlis ilmu untuk mengenali-Mu ya Allah. Tuan-tuan tahu tak Tuhan tanya apa kepada malaikat? Kalau macam tu, apa yang ingin kamu minta kepada mereka wahai malaikat? Dua benda yang malaikat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, Allahumma ghfir lahum. Yang kedua, Allahumma arhamhum. Tuan-tuan faham tak Allahumma ghfir lahum? Hak tu duduk dengar waktu doa roh ya, betul tak betul? Kan? Allahumma ghfir lahum, maksud dia apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Allahu akbar. Yang kedua, Allahumma arhamhum, ya Allah, bagilah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Tuan-tuan, ini kasih sayang. Sebab Tuhan sayang dekat kita lah pada hari ini, Tuhan memilih kita dalam banyak-banyak manusia untuk hadir ke rumah dia pada malam ni. Oleh kerana Tuhan sayang dekat kita lah tuan-tuan sekalian, Tuhan memilih kita untuk nak dengar kuliah pada malam ni, untuk nak duduk dalam majlis-majlis ilmu, dan kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita yang ada di rumah. Sebab Tuhan sayang kepada kita, Tuhan masih lembutkan hati kita. Yang ni lah tuan-tuan, di antara doa. Kata ulama, bila kita duduk dalam majlis ilmu beserta dengan para malaikat, apa benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita tak buat? Apa dia tuan-tuan sekalian? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan doalah. Tuan-tuan nak bagi sihat, tuan-tuan nak bagi keluarga sihat, tuan-tuan nak bagi masyarakat jadi bagus. Macam orang perempuan, dia nak minta kepada Allah lembutkan hati suami dia, perongoi tak habis-habis waktu PKP kerja makan penampak dia. Jadi mintalah kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku ya Allah. Tuan-tuan minta. Kita pun orang lelaki pun sama ya. Walaupun main malam ni muka sopan dengan panglima hantuh ke apa ke, balik rumah dia jadi tikui gitu ya. Minta kepada Allah, ya Allah, perbetullah hati. Sebab tuan-tuan, kan tuan-tuan pernah dengar satu doa yang selalu imam duk baca. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Muqallib ni siapa? Tuhan. Asal ada perkataan qulub. Qulub ni qalbun. Qalbun ni apa? Hati. Ya muqallibal qulub, Sabbit ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, sabit ni bukan bulan sabit. Sabit ni makna dia tetapkan hati kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Kami dah boleh mai ke masjid ya Allah. Bagilah kami istiqamah sampai mati kami ya Allah. Kami sentiasa datang ke masjid. Itu doa. Ya muqallibal qulub. Yang boleh membolak-balikkan hati bukan manusia. Tuan-tuan panggil saya mai pun, saya mai ceramah kat tuan-tuan pun, saya mai bagi kuliah kat tuan-tuan pun, kalau hati tuan-tuan tidak diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap macam tu juga. Hang panggil mai lah siapa pun tuan-tuan sekalian. Itu di antara dia. Berdoalah kita kepada Allah. Mai dalam majlis ilmu, berdoa. Tapi sayangnya kita tak ambil kesempatan dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Itulah yang paling rugi. Duk berdoa. Tuan-tuan nak minta apa? Nak minta bagi mati dalam iman. Nak minta bagi anak-anak lembut hati. Nak minta bagi anak-anak adalah di kalangan orang-orang yang saleh. Dalam majlis ilmu, jangan kita tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar. Kan pernah dengar tok-tok guru ataupun ustaz-ustaz yang main mengajar tuan-tuan. Ketika mana dia nak buka kitab, dia akan kata apa? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan pernah dengar ayat tu? Yang tu bukan syair Arab. Yang tu adalah doa. Qala al-musannif, makna dia telah berkatalah pengarang kitab ini. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kami amat-amat mengharapkan manfaat daripada ilmu dia untuk kami di dunia dan untuk kami di akhirat. Last sekali dia kata amin. Amin tuan-tuan tak amin pun, betul tak? Biar ustaz seorang amin. Kan? Sebab tu tuan-tuan tak jadi ustaz. Kan? Kalau tuan-tuan amin, lepas ni tuan-tuan mengajar.
tuan sekalian. Amin, amin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata Nabi SAW, Nabi kata malaikat bukan hanya malaikat yang duduk dalam majlis ilmu, tetapi malaikat Tuhan hantar ni untuk nak jaga kita, yang disebut sebagai malaikatan hafazah, iaitulah malaikat yang memelihara kita. Malaikat ni lah yang senantiasa akan mengaminkan doa kita, tuan-tuan sekalian. Sebab tu waktu tu imam duk baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu imam baca tu. Nabi kata apabila imam membaca itu, maka makmum ni amin. Makmum ni amin. Sebab kalau bertepatan amin dia dengan amin malaikat, akan terus dimustajabkan doa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk tunggu imam kata dulu baru kita nak amin. Tuan-tuan bisa pergi Mekah, tuan-tuan bisa pergi umrah apa semua tu. Kan depa tak tunggu dah tu imam kata tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Depa belakang sambung amin. Tu imam tak ada. Tu imam tak ada. Sekali saya jadi imam, saya nak try tengok. Saya nak senyap. Tuan-tuan belakang nak kata apa? Try ke mana? Sebutlah imam, takut bunyi lagu tu ya. Sebutlah amin, takut bunyi macam tu. Pasal tak bisa. Kan? Sedangkan daripada hadis Nabi cerita apa? Kalau kita dengar tu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum sambutlah amin. Kan? Yang tu buat bagi sepakat. Takut seorang buat tak ada siapa sambut, jam. Pakai takmir dah ke masjid dia. Pasal apa? Okey, sebut amin ya. Okey tuan-tuan sekalian, berdoa kepada Allah. Boleh nak? Dalam majlis ilmu, minta doa kepada Allah. Lepas tu apa lagi? Malaikat duduk dengan kita. Baik, ada hadis yang lain. Saya nak hadis menceritakan tentang bagaimana kematian kita. Di saat kematian kita, nanti kalau ada umur panjang, kita akan baca mukadimah hadis tu. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, lalu Tuhan menghantar malaikat kepada kita. Apabila kita meninggal, kan, bila kita dikuburkan semua tu, wa tawalla anhu ashabuh. Nabi kata semua orang pekat balik. Tinggal kita dalam kubur seorang-seorang. Wa tawalla anhu ashabuh maksud dia ashab dia ni sahabat dia, kawan-kawan dia, adik-beradik dia, isteri dia, jiran tetangga dia, hak mana kenal, semua pekat balik. Tak ada siapa tunggu di kubur, ada tak ada? Tak ada lah tuan sekalian, tak ada semua. Yang tunggu ni orang hak nak curi kain kapan ni, tapi dulu lah tak ada lah. Hak tu tunggu tuan sekalian. Semua pekat balik. Bila balik, Nabi kata atahu malakan, tiba-tiba akan datang dua malaikat. Kalau malaikah seorang, satu. Kalau malakani, dia menggunakan kalimah musanna, iaitulah dua malaikat akan mai. Bila malaikat tu mai, malaikat tu akan pegang dia. Fayuq'idani, malaikat tu akan bagi dia duduk, tuan sekalian. Tuan-tuan jangan duk bayangkan macam mana dalam kubur sama macam dalam atas dunia ni. Dia kata waktu malaikat angkat dia, kepala dia tak belakang keranda. Jangan duk tanya lagu tu. Saya ikut sepak cuma ya ikut. Kan? Hanya duk tanya soalan pelik gitu. Ini alam akhirat. Alam barzakh, dia tak sama dengan alam dunia. Malaikat pegang dia. Lepas tu malaikat akan tanya kepada dia 3 soalan. Yang ni berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, yang ni soalan famous. Mar rabbuka? Siapa Tuhan hang? Malaikat akan tanya. Tuan-tuan, kalau orang tu abdun soleh, hamba yang soleh, yang soleh ni mana apa? Soleh ni makna dia orang yang melakukan alladhi yasluhu a'mal, orang yang melakukan amal yang soleh. Kan? Soleh tu makna dia baik. Maksud dia lagu tu. Kita tengok dia ni bagus dan dia pun buat amalan-amalan hak bagus. Tuan sekalian. Amalan bagus ni banyak. Bagi salam kat orang, amalan bagus. Tuan-tuan main ke masjid, buh duit dalam tabung masjid, itu amalan bagus. Tuan-tuan tengok kasut berterabak, tuan-tuan susun kasut tu, tak ada siapa suruh, itu amalan yang baik. Tuan-tuan masuk dalam bilik air, tengok dalam bilik air nampak kotor, kita pun buang jubah kita sangkut, saat kita cuci sementara nak tunggu maghrib, itu amalan yang baik. Benda ni tuan-tuan sekalian, benda ni orang yang tak mau buat. Bila orang tak mau buat, kita ambil lah kesempatan ni. Hak lain orang dah bakat buat dah. Kita mungkinlah nak baca Quran, tang ni kita dah rasa segan ke apa. Kita pergi buat amalan-amalan yang orang tak mau buat, kita buat tuan-tuan sekalian. Benda tu atas kita ya.
Saya rajin duk pergi ke masjid-masjid juga. Tang bilik ayak pun saya di antara orang yang particular tang bilik ayak ni. Bila masuk dalam masjid, tiba-tiba tempat sangkut tak ada. Nah, kita tuan sekalian. Tempat sangkut tak ada. Saya pula jenis masuk dalam bilik ayak, jenis londeh semua. Bila londeh semua, tempat sangkut tak ada, jam. Kita nak berak, kita nak kencing, nak apa? Bila nak berak, nak buat macam mana? Balut bagi elok-elok kain kita tak atas kepala. Lepas tu duduk mengimbang tu dengan berak orang mengimbang. Buat jatuh dalam mangkuk tai tu, tak naya jubah saya. Apa salahnya kita tengok-tengok, oh tak ada ni tempat sangkut. Kita pergi ambil lah paku, pergi beli saat dekat Penaga tu kan ada ceria pun ada orang tu kan. Kan? Lepas tu apa lagi, zone ria ke apa. Pergilah cari paku bang satu, hampir katok tu. Tuan-tuan, setiap pakaian yang disangkutkan ke atas tu, pahala akan sampai kita walaupun kita dah meninggal. Ini benda ni tak ada orang buat. Sebab kita duk ingat bilik ayak ni bilik kotor. Kotor Tuhan tak kira kot. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tengok kotor ataupun tak. Yang Tuhan tengok apa yang hang buat. Yang Tuhan tengok, hangmu tak mau buat benda tu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa pun yang mengambil peluang ni tuan-tuan sekalian. Sekejap saya habang ni, ajilah pening kepala. Lepas esok, Allah Ustaz, mereka bubuh paku penuh jamban. Nak buat apa paku penuh jamban? Tuan-tuan sekalian, carilah benda hal lain, alternatif yang lain. Sebab kita tak boleh nak bagi sedekah dengan duit kita hak banyak. Kita tak ada duit. Jadi pergi carilah benda hak sikit-sikit. Benda hak kecil-kecil kita bagi. Itu pahala besar tuan-tuan sekalian. Kan macam tuan-tuan mai ke masjid kena pakai mask apa semua. Bila tengok di masjid, oh masjid ni tak apa nak ada mask ni. Kita tolong pergi beli. Ni dak kira duk rutu duit masjid ya. Apa duit masjid belambak belilah. Tuhan tak tanya kita. Tuhan tanya hang jangan tegur depa. Tegur. Hang buat apa? Tuan-tuan nampak tak? Allahu Akbar. Makin sedap pula walaupun nak habis lah kuliah kita ni. Baik. Tuan-tuan, lepas tu diangkat. Ditanya soalan nombor 1, marrabbuka? Siapa Tuhan hang? Tuhan akan tanya. Andainya dia hamba yang saleh, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Tuhan aku adalah Allah. Soalan yang kedua, malaikat tanya, wa ma dinuka? Agama hang apa? Malaikat tanya. Maka dia akan menjawab, diniyal Islam. Agama aku, agama Islam. Soalan yang ketiga, malaikat akan tanya, ma kunta taqulu fi hadha rajul alladhi bu'atha fikum? Malaikat tunjukkan gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah tengok muka Nabi? Tak pernah. Betul tak betul? Yang tuan-tuan kenal, tahu kata Nabi ada janggut, tahu kata Nabi pakai jubah, tahu kata Nabi pakai serban, tahu kata muka Nabi ni suka senyum kat orang. Tuan-tuan ada Facebook Nabi kah? Tuan-tuan ada ke grup WhatsApp Nabi? Tak ada. Yang tahu daripada mana? Daripada majlis ilmu. Majlis ilmu orang bacakan kepada kita kitab Syama'il Muhammadiyah. Orang bacakan kepada kita kitab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Maulidur Rasul kita duk cerita tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kenal Nabi. Dia jawab apa? Annahu asyhadu annahu Rasulullah. Apa yang engkau tunjuk wahai malaikat, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab macam tu kepada malaikat di dalam kubur. Tuan-tuan tahu tak, lepas boleh kita jawab 3 soalan ni dalam kubur, maka malaikat bertanya soalan ekstra kepada kita 4 soalan. Hak saya baca ni hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, hadis yang sahih tuan-tuan sekalian. Malaikat tanya soalan yang keempat, wa ma yudrika? Wahai manusia, macam mana hang boleh tahu, macam mana hang boleh jawab soalan-soalan ni? Tuan-tuan nampaklah. Malaikat tanya macam mana hang boleh tahu, macam mana hang boleh jawab soalan-soalan ni? Aku tanya siapa Tuhan hang, hang boleh jawab. Aku tanya siapa, apa agama hang, hang boleh jawab. Aku tanya siapa Nabi hang, hang boleh jawab. Betul tak betul tuan sekalian? Bukankah tuan-tuan duk dengar kadang-kadang untuk imam duk baca talqin? Wahai si fulan bin si fulan, apabila datang 2 malaikat kepada kamu, jangan kamu gentar dan takut. Oh, sebut tu, main kemas tu. Tiba-tiba pelepahnya jatuh, Tok Imam tu lari dulu. Contoh bukan Tok Imam sini, bukan Tok Imam Kuala Muda, Tok Imam Kuala Tua. Kan? Entah. Jawablah dengan lidah yang fasih. Kan ada macam tu? Jawablah dengan lidah yang fasih. Kerana malaikat itu juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjadi hamba yang saleh, lidah kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh jawab. Malaikat tanya, wa ma yudrika? Macam mana hang boleh tahu ni? Dia kata apa?
qara'tu kitab Allah. Atas dunia dulu aku pergi mengaji, dia kata. Aku pergi baca Al-Quran, aku beriman dengan Al-Quran, aku pergi duduk dalam majlis ilmu, aku pergi dengar ceramah, aku pergi dengar kuliah. Itulah di antara jawapan yang tepat kenapa tuan-tuan semua duk ada dalam majlis ilmu ni. Kita duduk dalam majlis, kita tak nampak benda ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan main di sini, dengar ustaz duk bagi kuliah, dengar ustaz duk ceramah, tuan-tuan boleh lengoh lah. Nasib baiklah masjid ada beli juga kerusi hak jenis duk boleh sandang tu. Kalau tak ada hak tu, dia pakat duduk di dinding penuh. Tuan sekalian, kan? Saya nak minta MKN buat juga satu penjarakan daripada dinding. Kan? Kalau tidak dia penuh. Allahu Akbar. Bukan di sini, tempat lain, tempat lain. Saya ingat saya mula-mula mengajak di Guak Tuan Syed. Tuan tahu Guak Tuan Syed ni? Tapi lah alhamdulillah dah ramai dah di surau tu. Sampai kita pun nak risau, takut lagi dia reban surau tu mampus saya. Kan? Kalau nak reban pun biar saya turun dulu, betul reban lah. Dia dulu mula-mula saya mengajak orang Guak Tuan Syed, dia tahu tuan-tuan. Saya mengajak di depan saya kosong sampai ke sudah. Tahu kosong sampai ke sudah, sampai ke ujung tu kosong. Hak ramai apa? Hut tepi ni penuh. Depa nak buat sobat tahlil tu. Allah, kita duk mengajak lama ni. Saya mengajak mula masuk 2010. Ini kira dekat 10 tahun dah duk mengajak pelan-pelan. Orang pun kodok mai, tuan-tuan. Kita pun retuk pelan-pelan. Retuk macam saya lah. Retuk sikit depa faham, retuk sikit depa faham. Tapi tak tahulah kok orang Kuala Muda ni tak faham macam mana retuk gitu. Kan? Daripada hak duduk jauh dia mula dekat. Alhamdulillah lah tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pergi tengoklah. Kuliah saya hari Isnin minggu pertama kalau tak silap dah tukar kata dia. Penuh. Habis tu dia buat nasi talam lah apa semua, Allah pakat makan. Dulu ni sikit punya sadu punya badan saya kan. Tapi oleh kerana takut kan. Alhamdulillah. Dah bukan nak cerita nasi talam tu. Saya gaji dah kita jahanam dah. Nasi talam dah lepas ni. Ustaz Luqman dah jilah suruh fikir apa tu. Tuan-tuan. Baik. Wa ma yudrika, malaikat akan tanya, hang tahu mana? Dia jawab, aku pergi mengaji. Tuan-tuan, itu di antara dia. Tuan-tuan berjalan keluar daripada rumah, jangan tuan-tuan merasa rugi. Pasal apa? Pasal di hadapan Allah kita nak, di hadapan malaikat kita nak jawab soalan-soalan ni. Baik, tuan-tuan sekalian. Ada berapa minit lagi? Baik, seterusnya bagi hamba-hamba yang abdul kafir, hamba-hamba yang kafir. Kafir ni makna apa? Kita duk ingat kapiak, kita duk sebut bahasa Kuala Muda dia kata kapiak. Bahasa Arab dia kata kafir. Bahasa Arab dia lembut sikit. Mereka kita kapiak. Kita duk nampak yang kapiak tu orang-orang yang bukan Islam. Betul tak betul? Yang tu satu. Tetapi kafir yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ni apa? Asal ada perkataan kafara. Kafara ni makna dia kufur, ingkar. Hang kalau hang tak sembahyang, kapiak. Yang tu mudah sebut. Hang kapiak daripada segi apa? Daripada segi kewajipan solat. Hang tak mau sembahyang, hang tak mau puasa, hang tak mau tutup aurat, hang tak maulah buat amalan apa yang Allah Taala wajibkan, itu adalah kafir. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi kata man taraka salatan muta'ammida faqad kafara jihara. Nabi kata barang siapa yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan sengaja, dia bukan tak dengar azan di masjid, dia bukan tak tahu kata takwim telah dikeluarkan, dia bukan tak tahu waktu maghrib ni bila mai masuk maghrib ni adalah waktu sembahyang, dia bukan tak tahu, tapi dia buat-buat tak tahu, dia buat-buat ta'ti tuan-tuan sekalian. Nabi kata siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang, itulah orang yang kafir yang nyata. Nabi kata kafir yang nyata makna apa tuan-tuan sekalian? Maknanya dia mengingkarkan kefarduan sembahyang di dalam diri dia. Kalau dia pula berkata apa, sembahyang ni tak wajib kepada aku, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Kerana telah menafikan hukum yang wajib yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah dalam pertuturan kita nak kena jaga. Jangan duk bercakap ikut suka mulut kita. Jangan duk bercakap sekehendak nafsu kita. Kalau kita tak mau sembahyang pun, orang kata hang tak sembahyang ke? Tak apa, hang berpiah sembahyang. Awak bersebab sembahyang tak wajib ke hang ke? Cukup, jangan duk bercakap dah. Saya lagi duk berkata, tak apa, hampa ni ahli syurga, aku ni ahli neraka. Dia kata sembahyang bukan wajib kat aku, sembahyang wajib kat hamba. Jangan bercakap macam tu. Dalam duk cakap, dia tak tahu, dia telah terkeluar daripada landasan Islam yang sebenar. Pasal apa? Kerana dia telah meletakkan benda yang wajib menjadi tidak wajib kepada diri dia. Sama macam benda-benda yang lain.
Puasa tuan-tuan sekalian, bila dia tak puasa, dia pula pergi kata puasa ni bukan wajib, dia kata. Puasa ni kat hamba, kat aku tak wajib. Maka dia terkeluar daripada landasan Islam wal ayazubillah. Boleh faham tuan sekalian? Hamba yang kafir, hamba yang ingkar, kata Nabi SAW, bila ditanyakan soalan man rabbuka, siapa Tuhan hang? Dia tidak boleh nak jawab siapa Tuhan dia. Pasal apa? Pasal atas dunia namanya hadap hanya pada IC menyatakan dia Islam, tetapi amalan kehidupan tidak ada amalan-amalan Islam. Ini jaga. Jaga elok. Pasal itu tuan-tuan sekalian, lah ni kita muhasabah diri kita tengok. Lah ni kita muhasabah. Kita dengan agama Islam jauh tak jauh? Kalau tuan-tuan nak tahu jauh tak jauh, balik rumah sekali, agak-agak kita bagi salam tak bagi salam? Simple ya. Yang tu benda simple. Berhenti motor ataupun sampai di rumah ke berjalan kaki. Assalamualaikum. Cuba bagi salam tengok. Sama-sama bagi salam, lampu dalam rumah tutup. Bini duk selak kau tirai. Lah pak hang, dia kata lagu tu tuan sekalian. Ingat kan siapa dia nak minta sedekah malam-malam? Tuan-tuan nampak tak? Kita duk nampak benda ni macam joke, duk nampak benda ni macam lawak jenaka. Betul tak, betul? Bini pula buka-buka pintu, awak, abang saya apa jadi apa dia? Dia jadi gila apa? Dia boh kita lagu tu. Awak gila apa? Dan tak biasa-biasa duk bagi salam, saya malam ni bagi salam. Tuan-tuan nampak tak? Walaupun tuan-tuan merasa benda tu, ya Allah, benda ni nampak macam jenaka. Tetapi sebenarnya tuan-tuan makin lama sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, makin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bagi salam ni pun benda yang simple pun kita tak dapat nak amalkan, macam mana dengan benda-benda yang lain? Boleh faham tuan sekalian? Memang benarlah kata hadis Nabi SAW, antara tanda-tanda akhir zaman, orang hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal dan juga pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Kawan-kawan kita hak mana kita ni, kita bagi salam, Assalamualaikum. Hak tak kenal tak bagi salam. Tidak sekalian. Itu di antara dia. Bukan kata di Kuala Muda ya, di tempat-tempat lain pun samalah berlaku. Kan dia tengok orang tak kenal, dia tak bagi salam. Yang pertama. Yang kedua akan ditanyakan tentang wa ma dinuka, hang agama apa? Bila dia tidak mengamalkan Islam, maka dia tidak dapat menjawab. Tuan-tuan tahu tak macam mana ngerinya jawapan yang diberikan kepada malaikat, sehingga kan Nabi menggunakan perkataan ha alif ha. Ha alif ha ni makna dia meronta. La adri, aku tak tahu. Dia jawab macam tu tuan-tuan sekalian. Yang tu saya buat macam ni taklah ngeri pun. Nanti tuan-tuan mati tahulah macam mana ngerinya dalam perut. Dia jawab sebab dalam bahasa hadis dia tulis ha alif ha. Ha la adri, la adri ni makna dia aku tak tahulah. Itu maksud dia macam tu. Lepas tu soalan yang ketiga, malaikat tanya, siapakah Nabi Muhammad dekat hang ni? Aku tak kenal, la adri, aku tak tahu. Tuan-tuan tahu tak apa malaikat tanya? Wa ma daraita wa la talaita. Wahai manusia, pasal apa atas dunia hang tak pernah ambil tahu pasal apa? Yang ni yang kita takut ni. Masjid duk ada, hang tak pernah duduk dalam kuliah ilmu. Markah apa duk ada kuliah ilmu, hang tak pernah duduk pergi. Tak mana ada rumah buat kuliah duha, hang tak pernah pergi cari pun. Kok belah penaga kita, kok belah kepala batas kita, berpuluh-puluh masjid yang ada majlis ilmu. Pasal apa langsung hang tak pernah pergi langsung? Tuan-tuan nampak tak? La daraita wa la talaita. Talaita ni tilawah. Tilawah apa dia? Tuan-tuan duk dengar tilawatul Quran. Tilawah ni apa? Baca Quran. Pasal apa hang tak pernah pergi cari dan pasal apa hang tak pernah baca Al-Quran? Bagaimana kesudahan dia ni, apa yang terjadi kepada dia? InsyaAllah bulan depan kita sambung cerita ni. Boleh tuan sekalian? Kita berhenti dekat tu. To be continue. Kan? Dia memang lagu tu. Dia bukan boleh duk bagi semua. Kalau bagi semua tuan-tuan dah tahu tak syok lah. Kan? Dia benda ni nak encourage tuan-tuan sekalian. Nak bagi rasa semangat untuk nak menuntut ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan gunakan lagi kitab ni. Sebab saya nak cerita bab adab mengaji ni banyak. Dalam kitab Siyarus Salikin, bab adab mengaji banyak tuan-tuan sekalian. Dan saya berhajat, lepas daripada cerita bab adab, kita ambil masa sikit je lah. Sikit je. Lepas daripada kita cerita bab adab, kita akan membacakan kitab Tafsir Juz'u Amma. Tafsir Juz'u Amma. Kan? Dia harga dia pun tak berapa. Nanti saya tengok harga berapa tuan sekalian. Dan tuan-tuan pilih cari. Bukan beli kat saya. Saya cuma nak abang kitab ni je. Siapa ada kitab, kita boleh menadah pelan-pelan tuan-tuan sekalian. Kan? Macam mana kaifiat, macam mana cara untuk kita nak baca Tafsir Juz'u Amma ni.
InsyaAllah saya akan baca dan kemungkinan tuan-tuan akan ikut baca bersama dengan saya. Dia 5 ayat ni tafsir juz amma ni. Dia ambil daripada amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Cukup dia berhenti dekat tu. Lepas tu dia hurai makna dia dan dia bagi tafsiran dia tu apa. Kan? Jadi bila saya baca amma yatasaalun, tuan-tuan pun pakai ikut. Amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba'il azim. Bolehkah kita buat kaedah macam tu? Lepas tu, habis tu saya akan cerita sikit di antara kesalahan-kesalahan orang yang membaca ni. Kan? Kadang-kadang ain ni dia kena bunyi ikut hidung juga. Amma yatasaalun. Saya bukan nak mengaji tajwid, bukan nak mengajar tajwid, tetapi saya nak ajak kepada tuan-tuan, nak cerita, nak membawa tuan-tuan untuk nak tengok. Kadang-kadang orang baca amma nampak tak? Ain dengan alif tu beza. Amma yatasaalun. Lari makna. Bahasa Arab ni sikit je sudah lari makna. Lepas tu anin naba'il azim. Kita pula baca anin naba'il azim. Salah tuan sekalian. Boleh nah? Baik, lepas daripada ni, tuan-tuan main renjak depan sikit lagi. Lepas daripada ni, kuliah kita yang nombor 2. Boleh faham tak? Tapi dalam keadaan penjarakan sosial. Yang ni bukan penjarakan sosial lah ni. Yang ni kilo sosial nama dia. Duduk sikit punya jauh-jauh, apalah punca. Dah lah masjid ni besar. Tuan-tuan duduk jauh pun, saya berasa main daripada Bakar Kapuk, Sobang main daripada Balik Pulau. Berasa sayu tengok tuan-tuan sekalian. Pasal duduk jauh punya pasal. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.